sabab sangat penting bagi seluruh manusia. Dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak dapat lari daripada dua keadaan. Dia kata, pengarang kitab kita kata, kita hidup di dunia ni tak dapat lari daripada dua keadaan. Apa dia? Yang pertama, ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang cocok dengan kemahuan kita. Seperti kesihatan, harta, pangkat, berpengaruh dan sebagainya. Kita akan dapat satu benda, tuan-tuan, benda yang kita seronok. Ni dalam hidup ni, kadang-kadang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita suatu benda yang kita memang menantikan, yang kita memang nak benda tu. Apa dia? Tuan-tuan, suka tak tuan-tuan dapat harta? Maklum suka tak maklum dalam hidup ni dapat harta? Suka. Siapa tak suka dapat harta, tuan-tuan oi? Suka. Duk tak duduk orang mai bagi kat kita 50,000, tak suka. Ni dekat kat Ramadan ni saja haji saya malam tidur mimpi haji. Haji duk main dalam mimpi saya, man rabbuka. Duk main duk kacau saya. Saya pun duk teringat-teringat kat haji hari ni, alhamdulillah haji. Minggu lepas saya tikam mekok kena 200,000. Saya nak main bagi kat haji lah, 50,000. Oh, ni duit haram, duit judi. Tak apa haji, yang judi saya ke haji. Dia buat hukum mudah. Haji tu kata tu lah pagi tadi baru mayang duha pada otak dia. Mayang duha ke darah duit judi. Seronok tak main orang bagi duit? Weh, seronok tuan-tuan oi. Duk tak duduk satu ramai kata tak tahu saya dengan haji ni, saya tengok haji ni macam ayah saya. Habis main asak nak keluar bina kita. Satu budak ni salah yang kita, dia kata haji, ni saya tak tahu haji, saya tengok haji ni saya teringat arwah ayah saya. Biji haji, cara jalan, cara muka, biji haji. Oh, Pak Ang duk mana meninggal dah haji. Saya teringat arwah ayah saya haji. Saya boleh saya nak peluk haji kali. Budak tu kata nak peluk, peluk. Peluk-peluk dia bubuh dalam poket kita 2,000. Haji tu kata kalau macam ni hang nak peluk hari-hari pun aku bagi, dia kata. Mau sekali peluk 2,000 ni hari-hari nak peluk pun aku bagi. Abang nak kat budak tu, saya tiap-tiap kali asak ada sini ya no. Kotlah kalau teringat kat arwah ayah tak apa lah, mai lah peluk pula. Maklum, kalau ada orang peluk bagi 2,000 maklum, hari-hari peluk pun tak apa. Seronok tak tuan-tuan? Allah balik cerita kat bini dia. Ni aku hari ni alhamdulillah lah dapat 2,000. Bini dia kata, abang siapa bagi? Tak tahu budak tu dia duk kata dia teringat kat arwah pak dia. Muka macam aku. Dia kata, lain kali dia bagi kat aku 2,000. Alhamdulillah. Masuk dah waktu. Mangti azan ke je lah. Terus lah. Nah, majoriti kata terus lah. Jangan dakwa saya pula. Saya dah nak pergi laluan, tuan-tuan yang tak mau. Dapat 2,000. Bila dapat 2,000 seronok tak? Yang tu kehendak kita. Sesuai dengan kehendak kita. Tuan-tuan, sehat. Sesuai dengan kehendak kita, tuan-tuan. Yang ni yang kita akan hadapi yang pertama. Benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita yang sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua kata Tok Syekh kita. Dan ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang amat menjadikan hati. Seperti ditimpa musibah, kematian orang yang kita sayangi dan sebagainya. Yang kedua, kita akan hadap pula benda yang kita tak mahu. Benda yang kita tak suka. Apa dia benda yang kita tak suka, tuan-tuan? Macam-macam. Benda kita tak suka, tuan-tuan. Kehilangan mak dan ayah kita. Perik, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dah kehilangan mak dan ayah, saya nak tanya, perik ke tak, tuan-tuan? Benda yang paling perik ni, tuan-tuan ni, bila mana kita ada imbau kenangan yang lalu, kita tak boleh nak buat apa. Yang ni benda yang perik dalam hidup kita, tuan-tuan. Betul ke tak? Tuan-tuan ada duit banyak. Cuba guna duit tuan-tuan untuk kembalikan masa yang lalu. Tak dapat dah. Cuti sekolah baru ni anak nak nikah. Contoh, anak saudara kahwin. Balik pergi kampung. Balik-balik pergi kampung, tuan-tuan, lintas depan rumah arwah mak kita, arwah mak pak kita.
Tanah tu kita tengok tuan-tuan, rumah pusaka dia jadi rumah puaka dalam ni. Tengok rumah tu saja, meruntun jiwa. Meruntun jiwa. Betul tak saya kata? Meruntun jiwa. Lintas depan rumah, tengok rumah ayak macam je tu. Bawah tangga tu lah, mak aku duduk bersiah ikan bulan-bulan Ramadan. Pintu tu lah, depan pintu tu dulu ada TV, televisyen aku duduk tengok. Meruntun jiwa tuan-tuan, meruntun jiwa. Ni tambah dekat-dekat dengan Ramadan ni, tuan-tuan ingat lagi tak masa tuan-tuan kecil duduk di kampung Ramadan macam mana orang sambut? Meruntun jiwa. Tuan-tuan ada duit banyak mana pun, tuan-tuan tak boleh beli masa yang lampau. Tak boleh mengembalikan diri tuan-tuan kepada masa yang lampau. Meruntun jiwa. Mak dah tak ada, ayah dah tak ada. Tuan-tuan dengar lagu raya pun tak ada rasa feeling apa adalah. Teringat kat arwah mak, teringat kat arwah ayah. Balik kampung, dulu kena balik tengok mak masak apa ada sampai petai dalam periuk, sampai petai kita makan. Lah tuan-tuan balik kampung tak kena dah rumah mak dengan ayah, kena pergi masjid, mak dengan ayah duduk belakang masjid. Bawa ayak sebotol, baca Fatihah apa, duduk atas kubur tu. Cuma saya nak bagi pesan lah tuan-tuan. Kalau ada ayak, siramlah. Mau tak ada, tak payahlah siram. Ni dah sampai kubur dah. Ayak tak bawa. Kena balik rumah. Nu nak ambil ayak, nak ambil jurih atas kubur mak pak dia. Saya nak pesan kat tuan-tuan, ada siram. Tak ada, tak payah siram. Tu kubur bukan batas ubi. Tuan-tuan duk buat kubur pak tuan-tuan macam batas ubi pula. Ada siram. Tak ada, nak buat macam mana? Oh ni apa tak bawa ni apa ni Allah. Teruk kena balik pula. Tak perlu. Kubur mak pak kita bukan batas ubi. Meruntun jiwa. Tu benda yang kita tak seronok. Kita hidup ni dapat kadang-kadang. Maka dalam kedua-dua situasi itu, kita perlukan kesabaran. Kata pengarang kitab kita. Dalam kedua-dua situasi itu, yang pertama, kita dapat benda yang kita seronok. Yang kedua, kita menghadapi benda yang kita tak suka. Dua-dua ni tuan-tuan, kita kena hadap dia dengan nilai kesabaran. Oh, mana pula Ustaz? Sabar. Kita baca. Sabar ketika bergembira adalah dengan memastikan semua nikmat pemberian Allah itu kita syukuri dan kendali dengan baik. Sabar bila hadap benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, berbentuk benda yang kita suka. Kita kena pastikan benda tu kita urus tadbir dia sesuai dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika dibiarkan tanpa pengendalian yang sempurna, kita akan terjerumus dalam kelazatan dan kemewahan dan dibimbangi ianya akan mengheret kita ke lembah kebinasaan. Kalau kita urus dengan tak cantik, tak baik tuan-tuan, dia akan bawa kepada kebinasaan. Na'udzubillahi min Sabar ketika ditimpa musibah pula dengan mengembalikan segala-galanya kepada Allah sebagai pencipta. Bila kena musibah, balik-balik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Itu doa dia. Boleh apa tak? Nampak jam kepala otak cerah elok. Ikut saya tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musibah apa? Tak tentu mati benda tu. Ni mati, inna lillahi. Tak. Jatuh motor dengar apa musibah, balik-balik. Istarji'. Balik-balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil istirja'. Balik-balik kepada Allah. Lepas tu kita baca doa pula. Allahumma ajurni. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Maknanya apa doa tu tuan-tuan? Nabi ajak ni doa yang Nabi ajak. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Minta ke Allah musibah yang datang ni, jadikan dia pahala kepada kita.
dan tolong gantikan kepada kita dengan benda yang lebih baik daripada apa yang dia timpakan kepada kita. Itu cara dia. Kembalikan kepada Allah. Fikirlah secara positif bahawa setiap yang berlaku itu sudah tentu ada hikmahnya. Setiap benda yang Allah Ta'ala bagi ada hikmah. Saya bila sebut benda ni, saya teringat ada satu video saya tengok tuan-tuan. Duk teringat. 3 minit lagi tak berhenti tuan-tuan. Jangan buat muka macam nak mati tu. Ada satu video saya tengok tuan-tuan. Lama dah. Video daripada CCTV. Dekat negara China ke dekat negara orang putih, saya tak tahu lah. Dekat bus stop tu ada satu brother ni, dia duk tunggu bas. Duk tunggu bas. Tengah-tengah dia duk tunggu tuan-tuan, semut merah datang. Duk, orang kata apa kalau bahasa Kedah, dengar ketik kaki lah. Dia pun duk kena marah. Dia hempak kaki apa semua tu, dia jalan masuk. Dia hentak kaki, dia berjalan masuk. Marahlah. Sebab apa nama, semut duk ketik kaki. Marah. Dia duk hentak kaki, dia pi, dia main duk hentak pula dia pi. Tuan-tuan, rupanya selepas dia belah tu tuan-tuan, satu kereta yang hilang kawalan langgar tempat yang dia duduk tu. Kalau Allah Ta'ala tak hantar semut tu, rasa-rasa dia hidup ke dia mati? Dia marah semut tu. Dia tak nampak hikmahnya. Sebab tu tuan-tuan, setiap benda yang Allah Ta'ala bagi, kata Imam Ghazali, setiap benda itulah benda yang paling terbaik dalam hidup kita. Tuan-tuan sakit itulah yang terbaik untuk tuan-tuan. Tuan-tuan sihat itulah yang terbaik untuk tuan-tuan. Ni dia kata, hikmah Allah Ta'ala bagi. Lalu kita menerima dengan hati yang redha dan yakin bahawa Allah memberi pahala besar dan dia akan menganugerahkan sesuatu yang lebih baik daripada musibah tu, insya Allah. Orang yang redha dengan kematian anak sebenarnya telah mencontohi akhlak mulia Ummu Sulaim yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kematian anak tu, dia mengikut jejak langkah Ummu Sulaim yang dipuji oleh Allah. Imam Al-Ghazali membahagikan sabar kepada 3 tingkatan. Imam Ghazali kata sabar ni ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Diikuti pula dengan sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar menghadapi musibah. Sabar ni ada 3 benda kata Imam Ghazali. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Nak buat taat, tuan-tuan nak main sembahyang, nak dengar kuliah, mau tak sabar, tuang. Yang kedua, sabar nak meninggalkan maksiat, perlukan kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan yang sabar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Jadilah untuk malam ni tuan-tuan, dah sampai stesen, kena berhenti ya. Kalau buka stesen baru tu pula, tuan-tuan tak tahu nak berhenti dekat stesen mana. Jadi untuk malam ni cukup sekadar tu dulu tuan-tuan. Wallahu alam. Saya nak ambil seminit 2, saya nak ada nak umum sikit tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan habis salat fardu Isya, nanti tuan-tuan tengok ada tabung-tabung dekat luar sana. Malam ni saya nak minta tuan-tuan tolong satu orang individu ni tuan-tuan. Seorang anak murid saya, dia ni umur 50-an lah. Di mana-mana saya ceramah, saya akan minta sumbangan untuk dia lah, untuk ni. Dan malam ni malam yang terakhir lah, saya nak minta sumbangan untuk dia. Dia ni duk main mengaji dengan saya tuan-tuan. Tiba-tiba 4, 5, 6 bulan dia hilang. Saya pun duk heran, dia duk main mengaji, tak main. Lepas tu baru ni saya jumpa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk atas kereta, bini dia bawa. Selisih dengan saya. Saya kata, abang, di mana lama saya tak nampak ni? Dia kata, Ustaz mai tengok. Dia duduk kereta di sebelah isteri dia bawa Prada Viva tu. Kaki dia tutup dengan satu kain selimut. Dia pun angkat kain selimut tu tuan-tuan. Dua-dua kaki kudung. Dia ni kerja security guard. Duk pakai kasut tu tuan-tuan. Kasut tu dia panggil, kalau Kedah panggil melecak, sini panggil apa? Melecik ya. Melecik gitu lah. Kerana benda tu dia jadi buruk, dia jadi perak kaki sebelah. Selang beberapa bulan lepas tu dia jangkit pula belah kiri, perak pula sebelah.
Dua-dua hilang. Dia ada 8 orang anak. 8 tu semua mengaji lagi, tuan-tuan. Dia kerja dah tak ada lah. Kaki kena potong. 3-4 orang anak dia ni mengaji sekolah agama. Bila nak cuti sekolah itu, cikgu bagilah surat tunggakan yuran. Dan 3-4 orang ni, kalau tak menjelaskan yuran, maknanya SEM yang akan buka bulan ni, dia tak boleh sambung. Tuan-tuan maklum faham tak keadaan dia maklum? Anak nak mengaji, tak boleh mengaji, dia nak ikhtiar, dia tak boleh ikhtiar. Sebab kaki dia tak ada. Saya pegang atas tu, saya ambil, saya kata macam ni lah abang. Abang anggap selesai lah benda ni, saya tolong. Di 8,000 lebih. Saya cari-cari dah cukup dah. Lah ni tuan-tuan, saya nak cari sikit lagi malam ni, nak bantu dia nak buat persiapan untuk anak-anak dia nak sambung sekolah. Ada anak dia yang sekolah rendah nak masuk sekolah menengah. Yang sekolah menengah nak masuk. Dia kata, saya ustaz, bak makan pun insya-Allah cukup. Pasal dia duk guna duit ke bilik SP dia. Dan bini dia pula lah ni duk meniaga nasi lemak tepi jalan tu, dia duk tolong. Tu yang dia tak boleh main mengaji dekat saya lah ni. Di malam ni kalau tuan-tuan rasa nak bantu, tuan-tuan ada zakat, tuan-tuan nak bagi infak sedekah, tuan-tuan bubuhlah dalam tabung tu. Malam ni kita bagi dekat dia. Boleh tuan-tuan tak? InsyaAllah. Yang keduanya dekat luar sana, tuan-tuan, dekat meja luar sana ada produk Top Coco macam biasa, tuan-tuan boleh dapatkan tiap bulan. Sekilo RM22, setengah yang secet RM22. Dan juga ada resit wakaf dekat luar sana, tuan-tuan, saya bawa. Saya bermula bulan 3 ni, saya mencari dana 3.5 juta ringgit untuk 4 benda yang saya nak buat. Yang pertamanya, tuan-tuan, saya ni, Tok Wan saya ada buka pondok. Pondok ni tuan-tuan dah 75 tahun. Lah ni ayah saya yang jaga pondok tu. Pondok ni dia ada satu surau. Surau ni dia masjid ghair jami'. Orang boleh niat iktikaf dalam surau tu. Besar, boleh duduk 1,500 orang. Dibangunkan pada tahun 97 oleh Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari dengan recommendation daripada almarhum Datuk Dr. Haruddin. Sejak daripada tahun 97 surau ni didirikan, tuan-tuan, tidak pernah ada sebarang penambahbaikan sampai hari ini. Keadaan dia terlalu dhaif. 2 tingkat atas dah tak boleh guna lah. Baru ni saya duk masuk, duk pusing kat dalam surau tu, tuan-tuan. Bumbung dia ni, alang tu kayu. Anai-anai ke darah habis. Baru ni duk rarang, jatuh kayu mujak tak kena kepala. Tidak tak main mengajak malam ni. Kemarin dulu, saya kata, hang ni alang-alang kau nak cari duit, terjun terus. Musik ni dia kata. Tingkat atas tak diguna dah. Tingkat bawah pun, kapet tuan-tuan ni saya ingat 16 kali ganda elok kot. Sana nak tukar kapet tak boleh sebab bawah kapet tu dia boleh letak tail tu dia duk pecah mengelembung tu. Nak kena buka, nak kena hack apa semua. Jadi panggil baru ni, kontraktor mai tengok, menelan belanja 500,000 juga lah tuan-tuan ni nak buat. Di tuan-tuan kalau rasa nak wakaf tu, boleh bagi dah duit. Yang kedua, duit tu juga untuk kita nak membesarkan surau Yayasan Aryada di Cawangan Al-Ustaz yang kita bangunkan pada tahun lepas. Surau tu dah tak boleh nak menampung dah kapasiti penduduk yang duk mengaji dengan kita. Kita nak kena tambah bagi besar. Dan juga yang ketiga, kita nak bangunkan pondok warga emas. Dan yang keempat, bangunan tahfiz di cawangan kita di Al-Ustaz. Tuan-tuan wakaf malam ni, 4 tujuan tu nak guna. Sekaki RM100. Tuan-tuan tak mampu RM100, tuan-tuan bagilah sekadar mana yang tuan-tuan mampu. Resit wakaf ada di luar sana insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.